Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in sawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan makbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma amsayna alal fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim alaihi salam hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuri fahmi waftah alaina bima'rifati ilmi wa nawir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahil lana abwaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, dan yang dihormati semua barisan ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Parit Bilal, yang dihormati barisan para alim ulama, yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama solat fardu maghrib berjemaah, dan sementara kita menanti waktu isyak, kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala Semoga pada malam ini, di pertengahan malam ataupun di akhir malam,
Mudah-mudahan kita dapat qiyamul lail walaupun 2 rakaat solat sunat tahajud, walaupun ditutup dengan 3 rakaat solat sunat witir, dan mudah-mudahan esok pagi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Kita berazam mudah-mudahan dapat solat pada subuh berjemaah, terutamanya yang lelaki ke masjid ataupun ke surau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam yang berbahagia ini saya ingin menyambung tentang tajuk pada yang lepas, iaitu pada bulannya lepas lah, kalau tuan-tuan masih ingat. Kalau ingat tak lupa, kalau lupa tak ingat, antara salah satu lah tuan-tuan. Tapi yang pentingnya telah duduk dalam majlis ilmu. Sebab itu di dalam kitab Zubdatun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla salatal ma'al jamaah wa jalasa fi khalqatil il wa sami'a kalam Allah wa amila bi'atahu Allah taala sittata asya. Di dalam kitab Zubdatun ada Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, barang siapa yang solat berjemaah, alhamdulillah kita dah solat pada maghrib berjemaah, dan kemudian duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah kita sedang duduk dalam majlis ilmu, wa sami'a kalam Allah, dan kemudian mendengar ayat Quran, alhamdulillah tadi saya telah membaca ayat Quran sedikit, dan kemudian wa amila bi'atahu Allah taala, dan kemudian kita mengamalkannya akan ilmu yang dipelajari, Allah taala bagi 6. Ya, tuan-tuan duduk sekejap ni, tak sampai 1 jam pun nak menanti waktu isyak tuan-tuan. Kita buat 4 perkara yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, Allah taala bagi 6. Gawe papat entuk 6. Ya. Kelem apa ora kelem, ya. Gawe papat entuk 6. Yang pertama iaitu warisku minal halal. Allah taala kurniakan rezeki yang halal. Amalkanlah solat berjemaah, amalkanlah duduk majlis ilmu, rajin mendengar ayat Quran, lagi membacanya, mentadaburnya, dan mengamalkan akan ilmunya, rezekinya akan diluaskan oleh Allah, rezeki yang halal. Yang keduanya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wa yanjunna min azabil qabr, yaitu diselamatkan daripada azab kubur. Mudah-mudahan kita besok masuk kubur, kubur kita ini menjadi salah satu taman-taman surga. Kalau dekat kubur wis kepenak kata Rasulullah, maka prosesnya nak menuju ke surga Allah pun kepenak. Tapi nek kalau dekat kuburnya wis susah, kubur wis menjadi salah satu gaung api neraka, mebu kubur kena impitan kubur sing keras sampai berselisih tulang belulangnya, dijawab soal mungkar dan nakir, walaupun soalannya dah bocor tak boleh jawab, maka proses nak menuju ke surga Allah pun akan susah. Jadi amalkanlah 4 perkara itu, mudah-mudahan kita terselamat daripada azab kubur. Yang ketiganya diselamatkan wa yu'ta kitabahu biyamini, dia berikan catatan amal sebelah kanan. Dan yang keempatnya wa yamuru ala sirat kal barkil khatib, dapat meniti titian sirat selaju kilat menyambar. Ya, paling laju tuan-tuan. Amalkan 4 perkara. Dan yang seterusnya, yang ni kita sangat harapkan, wa yu'saru ma'an nabiyyin. Besok dibangkitkan oleh Allah bersama para nabi, para rasul, dan insya-Allah dimasukkan surga bersama para nabi, para rasul, kerana dalam masa hidupnya dia muliakan para ulama, rajin duduk dalam majlis ilmu. Dan yang akhir sekali janji Allah yang ke-6 kata Rasulullah, buat 4 perkara tadi, wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra'u lahu arba'una baban. Allah taala binakan rumah di dalam surga itu sebanyak sebuah rumah di dalam surga, sebuah istana dalam surga yang diperbuat daripada batu permata dan mempunyai arba'una baban, mempunyai 40 buah pintunya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadis yang saya baca tadi mudah-mudahan menyuntik semangat tuan-tuan supaya istiqamah lah, ya, dalam untuk melakukan 4 perkara itu, niatnya untuk mencari keredaan Allah. Semoga amalan yang kita lakukan itu mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah kalau kita melakukan untuk mencari keredaan Allah.
Jadi pada malam yang berbahagia ini, kalau bulan lepas kita telah mempelajari berkenaan apakah amalan-amalan yang berbonuskan dibinakan rumah ataupun istana mahligai di dalam surga pada bulan yang lepas. Contohnya dengan membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 kali. Dibinakan rumah dalam surga. Membangunkan masjid walaupun sebesar sarang burung ataupun lebih kecil daripada sarang burung pun dibinakan rumah dalam surga. Yang ketiganya, tuan-tuan hadirin hadirat, memenuhkan celah-celah sap yang kosong. Ada sap yang kosong tu dia mengambil berat untuk merapatkan sap, dan memenuhkan sap yang kosong itu juga perbuatan tersebut, amalan tersebut dibinakan rumah dalam surga. Masya-Allah. Tuan-tuan berada di barisan hadapan ini di antara amalan yang didoakan oleh para malaikat. Termasuk usaha kita sebelum sembahyang merapatkan sap, bau bertemu bau, tengok tumitnya lurus ke tidak. Perbuatan itu pun didoakan oleh para malaikat. Ya. Menutup celah yang kosong itu dibinakan rumah dalam surga. Masya-Allah, tabarakallah. Yang keempatnya, apakah amalan yang dibinakan rumah dalam surga? Ini ulang kaji laju je lah. Kalau diterangkan lagi macam balik semula pula. Iaitu mengamalkan solat sunat rawatib yang 12 terutamanya. Ya. Kita ni hendaklah jadi hamba Allah, bukan kalau dalam kitab Hidayatul Salikin ada hak seorang hamba itu kepada agama ada 3. Orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang rugi. Jadilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung ni bukan melakukan amal yang fardu, amalan yang wajib dibuat, malah dia berusaha juga membanyakkan amalan sunat. Ini adalah orang yang beruntung. Solat fardu 5 waktu ni ya cukup. Solat sunat rawatib yang muakkad ya dilakoni, yang ghairu muakkad ya dilakoni. Ya. Sembahyang apa ke? Sembahyang duha ya dilakoni. Sembahyang lebar isyak walaupun 2 rakaat yang muakkad, lepas isyak 2 rakaat ditambah lagi loro. Jadi 4 contoh ya dilakoni. Solat sunat witir tahajud ya dilakoni, ya. Puasa bulan Ramadan sudah barang tentu, Isnin Khamis dia puasa. Ada kekuatan hari ini puasa esok tidak, hari ini puasa esok tidak, ya dilakoni. Zikir ya ora lilen-liren. Ki wong sing untung. Yang fardu pun buat, perkara yang wajib pun buat, sing sunat pun diinggawi. Ini wong sing untung. Tapi wong sing selamat gawe sing fardu wae. Sing sunat plus orang gawe. Plus ki maksudnya orang gawe tenan teruslah. Sembahyang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya buat. Tapi yang sunat-sunat namanya rawatib ya kono. Buat tak tahu aja. Solat duha lagilah kono. Zikirnya pun tidak, sedekahnya pun tidak, ambil yang wajib, zakat dia keluarkan contohnya. Puasa bulan Ramadan puasa, orang puasa Senin Khamis ya kono. Dia buat yang wajib aja. Itu orang yang selamat. Dan tapi jangan jadi orang yang rugi lagi teruk. Yang wajib tak buat, yang sunat pun tak buat. Jadi kalau nak dibinakan rumah dalam surga, terutamanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, 2 rakaat lepas subuh, 2 rakaat lepas zuhur. Minta maaf. 2 rakaat lepas subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Cakap ni betul. 2 rakaat sebelum subuh, iaitu sunat fajar. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 campur 4 6. 2 rakaat lepas zuhur, 6 campur 2 8. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib 10. 2 rakaat selepas isyak 12. Tapi kalau tuan-tuan hadirin hadirat, yang lepas isyak tu tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, ya sebaik-baiknya buatlah 4 rakaat. Kalau dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, tuan-tuan yang 2 rakaat itu kita buat sembahyang sunat ba'diyah, yang 2 rakaat kita buat boleh dinamakan lil baqail iman. Li baqail iman ni kita sembahyang sunat 2 rakaat, mohon pada Allah, ya Allah saja aku sembahyang sunat, mohon ketetapan iman 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, ya. Tapi kalau tuan-tuan nak buat 4 sembahyang sunat ba'diyah isyak pun tak jadi masalah, ya. Dua-dua boleh. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kerana 4 rakaat sembahyang ni
Kalau kita lihat selain daripada dibinakan rumah dalam surga, lakukan 12 rakaat tadi yang saya sebutkan tadi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Dalam kitab Rawahu Tabrani, ya, Rasulullah SAW telah bersabda dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam Rawahu Tabrani, Rasulullah telah bersabda, man salla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailah. Sesiapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur, ya, 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur, 4 rakaat dia baik sembahyang sunat qabliyah, maka ia seperti mengerjakan sembahyang tahajud semalaman. Itu untungnya umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek-pendek, tapi ada beberapa amalannya pahalanya dilipat kali gandakan. Buat 4 rakaat sebelum zuhur, tuan-tuan, 4 rakaat bukan lama pun, tak sampai 10 minit tak ya. Tapi ganjarannya seperti sembahyang tahajud semalaman. Tuan-tuan pernah sembahyang tahajud semalaman? Tuan-tuan mungkin pernah lah. Saya belum pernah lagi lah, semalaman tuan-tuan. Dan barang siapa tuan-tuan, wa man sallahuna ba'dal isya kana kamislihina min lailatul qadr. Barang siapa yang sembahyang 4 rakaat selepas sembahyang isya, tadi 2 rakaat, tapi kalau dia buat 4, seumpama ia dapat sembahyang pada malam Lailatul Qadar, terlebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun tak bulan Ramadan, kalau dekat bulan Ramadan pun nak dapat malam Lailatul Qadar susah tuan-tuan. Ada yang kata malam ganjil 10 akhir, ada yang kata ikut awal bulan Ramadannya hari apa. Belum tahu dapat malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, ya. Tapi ini ada amalan yang dilakukan 4 rakaat selepas isya kita lakukan, pahalanya seperti sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita dah tahu umur 50, umur 60 baru tahu perkara ni, amalkanlah. Yang muda lagi amalkan, lagilah bagus tuan-tuan. Tuan-tuan, seterusnya, apakah amalan yang dibinakan rumah dalam surga? Tidak lain tidak bukan, kita hendaklah berakhlak mulia. Dengan berakhlak mulia, tidak berdusta, tidak berdebat untuk menunjukkan kehebatannya, itu juga dibinakan rumah di dalam surga tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini, saya nak menyentuh pula berkenaan lanjutan daripada tajuk tersebut. Apakah golongan-golongan ataupun siapakah golongan-golongan yang besok di akhirat kelak, di akhirat kelak dia tak bau surga, ya? Dia tak dapat bau surga. Sedangkan surga ini dalam hadis ada menyatakan, inna rihaha la yujadu min masiratin mi'atin am. Rawahu Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Mauta. Kata Rasulullah, bau wangi surga semerbak sampai menjangkau 100 tahun. Ada dalam hadis dia kata 100 tahun perjalanan bau surga, wanginya tu tuan-tuan. Nek kita nandur pokok nongko karo pokok cemedak, nek mateng mambu apa dah? Mambu ya. Pokok nongko nek mateng orang mateng dipijit empuk. Kayak mambu ni wangi. Cemedak ya kaya ngono. Tapi mambu ni ora atuhe kaya atuhe tekan 1 kilometer ya ora tekan, ya. Paling kuat 5 meter 10 meter lah baunya tuan-tuan. Itu pun monyet dah bau dah, ya. Tapi ni bau surga bukan macam bau cemedak, bukan macam bau durian, tapi jauh wanginya itu. Ada dalam hadis ini menyatakan seperti perjalanan 100 tahun tuan-tuan. 100 tahun dekat akhirat, 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari dekat akhirat. Kalau 100 tahun di akhirat, oh berapa lama bau jarak jauhnya bau surga tersebut. Dan diceritakan di dalam hadis Nabi SAW ada dinyatakan dalam hadisnya yang sahih rawahu Ibnu Tabrani, lawim ra'atun min nisa'i ahlil jannah asraqat lama la'atil ardu riha miski wala zahab du'ul syamsi wal qamar. Rawahu Ibnu Tabrani. Kalaulah seorang perempuan daripada wanita ahli surga, kalaulah seorang perempuan, contohnya bidadari dalam surga ni,
menjenguk ke bumi. Nongol ngono nongol lain pula. Menjenguk ke bumi gitu. Dia tengok ke bumi gitu, diceritakan. Nascaya seluruh dunia ini akan semerbak wangi. Sehingga kan wanginya itu baunya macam kasturi. Kasturi ni wangian, bukan kuih kasturi ya, tuan-tuan. Kuih kasturi lain ya. Bauan kasturi ni wangi. Sehingga wanginya itu memudarkan cahaya matahari dan bulan. Ya, kalaulah tuan-tuan hadirin hadirat sekiranya ahli surga tu bidadari menjenguk ke bumi, bumi ini penuh dengan wanginya. Masya Allah, tabarakallah. Dan selain daripada itu juga tanah-tanah dalam surga pun diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mendengar Rasulullah bersabda ketika Rasulullah dimi'rajkan, Rasulullah menziarahi surga, yang mana surga ini terdapat istana-istana yang begitu gah, dia punya kubah-kubahnya yang begitu cantik, dan tanahnya berbau kasturi. Masya Allah. Manakala bangunan-bangunan rumah-rumah dalam surga yang saya ceritakan dulu, batu-batanya daripada emas, ada yang daripada perak, ada yang diperbuat daripada delima, manakala plasternya daripada kasturi. Rumahnya wangi, tanahnya wangi. Senang cerita, dalam surga tu memang wangi belaka. Sehingga kan tuan-tuan, walau bagaimanapun tuan-tuan, ada golongan yang tak bau surga. Walaupun wanginya tu semebak 100 tahun perjalanan, ada yang kata 70 tahun perjalanan dalam hadis, ada yang kata 40 tahun perjalanan, ada yang kata 500 tahun perjalanan. Ada golongan yang besok dekat akhirat dia tak bau surga. Apabila tak bau surga, maka sukarlah dia nak masuk surga, melainkan dengan rahmat Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun tuan-tuan diberitakan dalam kitab Tazkirah fil Awali wal Mauta wal Umuri wal Akhirat yang telah ditulis oleh Al-Imam Qurtubi, ada hamba Allah yang di dunia ini Allah Ta'ala dah berikan bau surga. Ya, ada hamba Allah yang di dalam dunia ini Allah Ta'ala dah bagi bau surga. Contohnya satu kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi, yang mana Anas bin Malik ni menceritakan tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Nadar. Itu satu Anas bin Malik menceritakan, iaitu sahabat yang lain Anas bin Nadar, yang mana Anas bin Nadar ni satu masa dia pergi peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni tentera Islam pada awalnya hampir kalah, sehingga kan banyak tentera-tentera Islam, panglima Islam banyak terkorban. Ya, contohnya Sayyidina Hamzah, ya, bapa saudara Nabi pun terkorban dalam peperangan Uhud tersebut. Yang mana Anas bin Nadar ni sebelum dia gugur syahid, dia berkata pada Anas, wahai Anas, aku telah bau surga yang begitu semerbak di belakang bukit Uhud. Anas tak bau, tapi Anas bin Nadar mampu. Wahai Anas, aku wis mampu surga neng belakang bukit Uhud. Lalu diceritakan bertambah semangatlah Anas bin Nadar ni pergi berjihad, pergi ke belakang Uhud sebab dia bau surga ke sana. Dia melawan musuh. Akhirnya tuan-tuan, Anas bin Nadar telah terkorban syahid. Dan diceritakan apabila diusung mayatnya, terdapat 80 bekas luka. 80 bekas luka macam tak terasa barulah membawa kematian pada Anas bin Nadar. 80 bekas luka. Begitu semangatnya pergi berjihad apabila telah bau surga. Mungkin tuan-tuan tak mustahil juga malam-malam balik nanti pukul 2 bau wangi aja. Mungkin bau surga, tak mustahil. Tapi bau wangi tak apa tuan-tuan. Jangan bau busuk. Bau busuk lagi bahaya. Baik bau wangi tak apa. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, siapakah golongan di antara golongan yang besok tak bau surga? Kita mintalah supaya dijauhkan. Daripada Sa'id meriwayatkan daripada Qurtadah, mendengar Rasulullah bersabda, arba'atun la yajiduna rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirahi khamsimi'atin am. Ada 4 macam orang yang tidak akan mendapat bau surga,
sedangkan surga itu baunya 500 tahun perjalanan. Dalam hadis ini 500 tahun perjalanan. Dalam hadis tadi 100 tahun perjalanan. Ada yang hadis lagi 40 tahun, ada yang 70 tahun. Wallahu a'lam. Tapi kesimpulannya bau surga itu memang wangi daripada jarak jauh dah bau. Tapi ada 4 golongan dalam hadis ni. Orang mambu kalau dia mati tak bertaubat. Pertamanya siapa yang tak bau surga tadi, yang walaupun surga itu jauhnya 500 tahun perjalanan. Yang pertama iaitu orang yang al-bakhilu, orang yang bakhil. Orang yang bakhil ni dia lokek untuk diri dia, berkira untuk dirinya, apatah lagi untuk orang lain. Berkira betul. Ya, untuk diri dia pun lokek. Nak makan pun kalau boleh nak makan percuma aja semua. Ya. Pergi kedai pun order tom yam ayam, tapi tak nak ayam. Isi semua tak nak. Nak kuah saja. Oh, berkira betul. Bukan kerana ada sakit gout, tak boleh makan udang, tak boleh makan sotong, tu lain cerita lah. Ini sihat. Tapi order minta tom yam campur, contohlah. Tapi tak nak udang, tak nak sotong, isi semua tak nak. Nak kuah aja. Ini apa cerita? Oh, rupa-rupanya dia nak jimat. Kalau ada isi RM8, RM10. Kalau kuah cuma RM2, tawar lagi dapat RM1. Silap-silap muka sedih, percuma. Tak, saya buatlah kalau nak. Berkira betul. Untuk diri dia, untuk orang lain jangan cerita. Ini contoh. Masuk kedai nampak orang kenal, buat tak kenal aja. Tegak aja, takut nanti dipanggil. Oh, panggil duduk satu meja ni susah pula. Kena bayar pula. Nak makan sedap tunggu orang belanja. Orang ni jom pergi warung, kita belanja. Wah, nombor 1 dia order. Yang belanja pun minum TO. Dia nak dibelanja tembikai susu ais apa. Yang belanja pun makan roti kosong. Dia telur double, telur goyang. Wah, dah double ada telur goyang pula lagi. Oh, time bayar dia basuh tangan. Basuh tangan macam mandikan mayat. Tak keluar-keluar. Contoh, jangan tuan-tuan. Ini contohlah contoh. Contoh. Janganlah kita bakhil tuan-tuan, ya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita dapat harta, rezeki yang berbentuk harta, contohnya baru dapat pencen ke hujung bulan, walaupun duduk bandar, dekat kebun, dekat kampung ada kebun pusaka, kebun sendiri, baru gajian sawit, dapat duit sawit contohnya. Senang cerita dapat harta lah tuan-tuan, bentuk wang ringgit. Jangan lupa bahagikan kepada 3 bahagian. Kalau tak nanti kita rugi. Yang 2 tak kekal, yang 1 kekal. Kebanyakan yang 2 tu orang tak lupa, yang 1 yang lupa. 1 untuk makan dan minum. Kita ketepikan untuk makan dan minum. Ibadah. Kita berikan belanja untuk keluarga kita, beras, tepung, gula, macam-macam lah semuanya tu. Ibadah dapat pahala. Tapi pahalanya tak berterusan. Dan apa yang kita makan minum tu akan musnah, akan binasa. Kita makan ada yang jadi najis, kita makan ada yang jadi tenaga kita pun tak kekal. Ada yang jadi darah daging, kita mati, daging kita menjadi santapan ulat, akan binasa. 1 bahagian lagi untuk rumah, kenderaan, pakaian dan untuk keperluan. Itu pun akan binasa. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Kita bayar rumah, bayar kenderaan, dapat pahala kalau niatnya mencari keredaan Allah. Tapi dia akan musnah juga. Rumah kita makin lama makin buruk, kenderaan kita makin lama makin rosak, baju kita makin lama makin lusuh, tak boleh pakai, akan musnah. Dapat pahala tapi tak berpanjangan. Tetapi yang nombor 3 ni jangan sampai lupa kita ketepikan. Kita ada bahagian untuk makan minum, kita ada bahagian untuk rumah, untuk kenderaan dan sebagainya. Jangan ketepikan 1 bahagian untuk kita belanjakan pada jalan Allah, untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf dan sebagainya. Itulah 1 bahagian yang kekal dia punya ganjarannya sampai ke alam akhirat. Setidak-tidaknya mungkin ada yang menjadi pencen kubur, ya. Contohnya daripada harta itu kita ada gunakan untuk baik pulih masjid contohnya. Walaupun sekeping mosek contohnya, untuk baik pulih masjid. Kita infakkan harta kita walaupun sekeping mosek. Kita mati, mosek itu dimanfaatkan
pahalanya berterusan kita dapat dalam kubur. Ya. Dan seterusnya yang kedua, siapa yang tak bau surga kalau dia tak bertaubat, iaitu wal mannan. Wal mannan ni orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Sebab tu dulu saya ada terangkan tuan-tuan, saya ulang balik semula secara ringkas, amalan kita ini ada 5 bahagian. Yang kita harapkan sangat amalan kita sah dan diterima oleh Allah. Kita solat kita sah dan diterima oleh Allah. Itu yang kita harapkan sangat. Yang kedua, amalannya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Ini kita mohon perlindungan pada Allah. Amalannya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Contohnya dia solatnya tak sah. Kalau solatnya tak sah, manalah nak diterima oleh Allah? Solat tak ambil wuduk contohnya, sah ke tak? Tak sah. Kalau tak sah, macam mana nak diterima oleh Allah? Yang ketiga, solatnya sah tetapi tak diterima oleh Allah. Ini kita mohon perlindungan daripada Allah. Solatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Contohnya ada 3 golongan yang solatnya tak terangkat walaupun sejengkal daripada kepala. Ada 3 golongan yang solatnya tak terangkat walaupun sejengkal daripada kepala. Solat siapa? Pertama, solat seorang imam yang tidak disukai oleh makmum atas sebab-sebab yang munasabah. Contohnya imamnya melakukan perkara yang fasik, ataupun imamnya contohnya bacaannya ada makmum yang lebih baik tapi dia tak nak mengundur walaupun bacaannya tidak berapa nak baik, contohnya. Maka makmum pun tak suka. Jangan. Yang keduanya yang solat yang tak terangkat walaupun sejengkal daripada kepalanya, iaitu orang yang bergaduh, bertelagah dengan saudaranya, tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Lagi pada pilihan raya tahun lepas sampai pilihan raya tahun ni tak bertegur sapa. Oi, jangan, takut solatnya tak diterima oleh Allah. Yang ketiganya, ni pada isteri-isteri lah. Pada isteri-isteri pula. Pada isteri. Kalau lebih baru isteri-isteri. Pada isteri pula, solat seorang isteri yang suaminya dalam keadaan marah terhadapnya, dalam murka. Ya, contohnya isterinya tengah solat sunat, ya, sedangkan suaminya contohnya suaminya minta tolong pada isterinya urut badannya, tapi isterinya tengah malam kata malam-malam nak urut pula. Abang urutlah sendiri, daripada urut abang biar saya sembahyang sunat tahajud lagi dapat pahala. Dia biarkan suaminya dalam keadaan sakit dia sembahyang sunat tahajud, suaminya merengkel aja dalam hati. Sembahyangnya sah bukan tak sah, tapi takut tak diterima oleh Allah. Jadi golongan 3 ni pun nak dijauhkan. Amalannya sah tapi tak diterima oleh Allah. Yang keempat, ini pun jauhkan juga, kena hati-hati. Sebab itu kita kena takwa zahir dan takwa batin. Yang keempat, amalannya sah, dapat pahala. Maksudnya diterima oleh Allah lah, dapat pahala. Tapi tak lama kemudian dipadam pahalanya. Itulah diantaranya wal manan. Suka menyebut-nyebut kebaikan yang dilakukan. Sejuk tak dekat masjid ni? Sejuk? Sejuk tak? Sejuk. Sebab apa ada sejuk? Padahal dah 2 tahun dah dipasang. Sebab ada kipas helikopter. Ini saya sebut kipas lah. Aircon saya tak sebut, takut nanti orang terasa pula yang beri aircon. Ini kipas helikopter tak ada, saya boleh sebut lah. Dah 2 tahun dia pasang helikopter ni. Tapi dia baru tanya, sejuk tak kat macam ni? Sejuk. Agak-agak siapa yang pasang ni? Siapa yang nyumbang helikopter ni, kipas helikopter? Tak tahu, tak tahu. Tak patut betul. Ni aku bagi tahu. Akulah yang bagi ni dah 2 tahun ni. Kalau tak jangan merasa semua sejuk. Wah, diungkit-ungkit, disebut-sebut kebaikannya. Baik-baik dah dapat pahala 2 tahun, dia sebut-sebut, dia ungkit-ungkit, habis dipadam pahalanya. Begitu juga seorang isteri pada suami. Kalau kita bantu suami dapat 2 pahala. Contoh suaminya terkeruk-keruk kepala malam, tak boleh tidur. Kenapa bang tak boleh tidur? Aircon saya dah hidupkan. Apa cadar dah tukar baru. Saya pun dah wangi-wangi ni. Kenapa tak boleh tidur? Abang fikirlah nak keruk duit mana? Nak keruk duit mana? Kereta dua-dua rotek mati. Dua-dua kena sebis.
Anak pula bagi WhatsApp suruh bank inkan duit. Awak pula dah minta gelang pula, pening tak boleh tidur. Isterinya pun bagi duit. Bang, ini ambil duit ni. Ni apa ni, duit apa ni yang ni? Ini duit yang abang kasih selalu tiap bulan tu kita simpan-simpan. Ni saya pulangkan dekat abang, abang bagilah. Abang gunakan, saya ikhlaskanlah. Dah macam mana, dah 6 bulan, gaduh sikit lah. Rumah tangga biasalah. Diungkit-ungkit semula. Abang wah dah ada kereta pergi ngetes seorang aja. Kalau kita dulu tak tolong, jangan harap lotek kereta tu tak hidup lah. Diungkit-ungkit. Jangan. Takut nanti tak dapat pahala. Ya, pahalanya dapat tapi dipadam. Dan yang kelima, ini pun kita takut. Amalannya sah, diterima Allah, dapat pahala. Dapat pahala? Sah, diterima Allah. Sembahyang ibaratnya sah, diterima Allah, dapat pahala. Tapi pahalanya digondol wang. Faham digondol wang? Diambil orang, diambil jirannya sikit, diambil geng naik basikal sikit, diambil kawan satu masjid sikit. Lama-lama pahalanya tak cukup, habis. Dosa orang pula diambil. Kerana apa? Dalam masa hidupnya, contohnya, dia tak menjaga hubungan sesama manusia terutamanya. Mulutnya tak dijaga, sering mengumpat, memfitnah, menginyanyi orang, curi harta orang, terlibat dengan jiwa orang, besok dibayar dengan pahala. Itu yang pahalanya diambil orang. Aku kena jagalah 5 perkara tadi. Kalau boleh kita berusaha dapat yang pertama. Jadi tuan-tuan, jangan kita menyebut-nyebut pemberian. Ibaratnya wong bian ngomong, bukan orang lama dulu. Padahal kata alim ulama pun ada menyatakan kalau kita memberi sesuatu ini kaya wong buang uyuh. Kaya wong buang uyuh. Tuan-tuan kalau buang air kecil, tuan-tuan sebut-sebut lagi ke? Oh, aku buang air, rugi betul aku buang air kecil tadi lah. Kenapa aku tak simpan? Tak ada lah. Orang dah buang aja, dia tak fikir balik. Kita dah bagi kat masjid 2,000. Kok tingkapnya sama je, tak diubah. Contoh, ni tengok, dipikir-fikirkan lagi. Jangan. Dah bagi-bagilah. Ya? Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut. Seterusnya, siapakah orang yang terlibat besok? Dia tak bau surga, walaupun surga itu 500 tahun perjalanan. Wa mudminul kham, orang yang tetap minum arak. Kena jaga-jaga tuan-tuan. Ya, ataupun yang terlibat dengan arak, hindarkanlah. Minuman yang halal ni banyak dalam dunia. Yang haram cuma ada 4 aja saya sebut selalu. 4 aja, yang lain halal. 4 ni haram. Takkan yang 4 ni pun kadang-kadang tak kuat juga, tak ya. Pertama, cecair yang memabukkan. Contohnya arak. Daun ketum pun kalau dicampur yang bukan-bukan jadi mabuk, jadi haram juga. Kalau biasa je buat ubat tak ada masalah lah. Yang keduanya, cecair yang memudaratkan pun jadi haram. Minum air bateri. Cubalah kalau berani. Jadi haram. Nombor 3 yang haram apa? Cecair yang najis. Jadi haram. Yang keempat, cecair yang curi. Air ni, air mineral ni halal, tapi kalau curi jadi haram. Air kelapa mata halal tak? Halal. Air tebu halal tak? Halal. Tapi kalau dia mencuri, jadi haram. Lupa aja. Yang lainnya halal insya-Allah. Dan yang akhir sekali, siapakah mereka yang besok tak bau surga kalau matinya tak bertaubat? Wa'akul walidaini, orang yang berbuat baik pada ibu bapa. Tapi orang yang derhaka pada ibu bapa, akul walidaini, kalau dia tak bertaubat tuan-tuan, bakalnya besok dia tak bau surga. Sebab itu tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, akhlak Rasulullah ini kita contohilah. Jadikanlah sebagai ikutan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya. Dan keduanya, siapakah golongan yang tak bau surga? Yaitu orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, ada menyatakan an Uqbata ibni Amir annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu ma min rajulin yamutu hina yamun wa fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin tahallalahul jannah ayyarihaha wala yaraha. Dari Uqbah bin Amir bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia ketika ia meninggal di dalam hatinya ada sebesar biji sawi sifat sombong, maka diharamkan, maka tidak dihalalkan baginya cium bau surga ataupun melihatnya. Ya Allah, kita mohonlah perlindungan daripada Allah. Apabila kita mati nanti, jangan ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi ni besar apa tak ya? Selalu tuku sawi naik biji orang roh ya. Ya cilik halus ya. Biji sawi ni halus, walaupun dalam hati tu ada sebesar biji sawi sifat sombong, kalau dia tak bertaubat tuan-tuan, takut nanti tak bau surga. Bukan setakat tak bau surga, maka tidak dihalalkan nampak surga. Sebab sifat sombong ini adalah di antara salah satu sifat iblis. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 61, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah peristiwa tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujudlah, melainkan iblis yang tak nak sujud. Iblis berkata apa? Patutkah aku sujud kerana makhluk yang engkau dijadikan daripada tanah? Jangan jadi macam iblis, sombong. Dia tak nak sujud pada Nabi Adam kerana dia memandang rendah pada Adam, sebab Adam dijadikan daripada tanah, dia dijadikan daripada api. Jadi kita azan, dengar azan dulu, nanti kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Ada azan. Ada orang. Ingin salah. Allahu Akbar, Allah. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Allahu akbar. Allah. La ilaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu kalimah ati sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam wa syarafatan aliyatan rafi'ah wa ma'asumaqam mahmudan ladzi wa'ata innaka latuniful mi'ad. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bersihkanlah diri kita daripada maksiat-maksiat hati, contohnya sifat sombong, ya. Sifat sombong ini adalah di antara sifat iblis dan juga dilakukan oleh sifat Fir'aun, tuan-tuan, ya. Walaupun Fir'aun dah tak ada, tapi perangai Fir'aun tu janganlah kita amalkan, iaitu di antaranya sifat sombong. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, ya, kita sama-sama kita perhalusi contoh yang terbaik dalam kehidupan kita tidak lain tidak bukan yang kita nak jadikan qudwah, contoh terbaik kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlaknya sungguh luar biasa. Ya. Dan Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Kalau kita lihat tuan-tuan hadirin hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat sidik, iaitu benar. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Saya cerita sifat sidik aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada lahir sampailah wafat, Nabi Muhammad tak pernah berbohong. Luar biasa tak? Tuan-tuan pernah bohong ke tidak? Tuan-tuan mungkin taklah, yang cakap ni lah tuan-tuan. Ya Allah. Kadang-kadang rumah pun, bagaimana bang? Ada kuliah malam ni, balik lambat sikit. Padahal tak kuliah pun. Tak ada kuliah. Lepas maghrib pergi makan giabok. Nanti kalau cakap bibir pula, kena ajak dia, wah, cerita macam-macam, darah tinggi lah apalah. Cakap nak pergi masjid tu pun ngesop giabok. Contoh. Kenapa datang lambat? Battery weak lah bos. Padahal battery tak weak pun. Buka bonet, tanggalkan dia punya apa ni, wire dia, ambil gambar. Oh, macam weak betul. Ya. Lepas tu taruh tarikh baru dekat atas, macam dah buat aja ni. Bos, battery weak lah. Padahal tak weak pun. Mentik kelapa sawit semalam hari Sabtu cuti tak habis, pagi-pagi tolak sawit dulu. Cakap battery weak. Contoh, bohong tak tu? Bohong. Ya. Kenapa semalam tak datang solat berjemaah Kang Kaci? Anulah, watangnya orang pati kepenak. Tapi perutnya okey je. Tak pergi tengok bola rupanya. Contoh. Tengok bola. Bohong tak tu? Bohong. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali pun tak pernah bohong. Walaupun dia gurau, tapi guraunya gurau yang benar. Kan ada satu kisah, banyak nak cerita gurau Rasulullah ni. Ada perempuan tua jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk surga ya Rasulullah." Rasulullah cakap apa sambil senyum? Orang tua tak masuk surga. Risaulah orang tua tu, wahai orang tua tak masuk surga. Sedih dia. Lalu sahabat pun bagi tahu, ya wahai saudari yang Rasulullah masukkan tu, walaupun dekat dunia tua, besok dalam surga semuanya jadi muda-muda, cun belecun semua. Barulah senyum orang tua tu. Gurau tapi gurau yang betul. Kalau saya gurau semacam-macam, ya. Yang kecil jadi besar, di emperi mana. Ceritanya sikit aja, tapi dia punya empernya tu, oh macam-macam. Biar sedap lagi cerita tu. Kasih bumbu tumis, kasih apa ibaratnya Ajinomoto lagi, pen kepenak ceritanya, ya. Benar tak benar lain cerita. Jangan. Itu baru sifat benar Rasulullah. Kalau kita lihat Rasulullah ni sombong ke tidak? Ketika peristiwa Isra' Mi'raj sampai di Masjid Palestin, Masjidil Aqsa di Palestin, kan diceritakan semua para nabi, para rasul bersolat berjemaah bersama Rasulullah. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain yang buri jadi makmum. Apabila Rasulullah naik ke langit sampai lapisan ketujuh Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Aras, diberitakan Rasulullah telah mendapat pensyariatan solat.
supaya dilakukan oleh hamba-hambanya satu hari satu malam 50 waktu. Berapa waktu? 50 waktu. Turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pun cakap, "Ya Rasulullah, umatmu kepiye? Berapa waktu kena ngelakoni sewengi solat waktu?" 50 waktu wahai Nabi Musa. Wah, 50 waktu okeh banget, ora kelar kok. Wong hamba-hambaku umat-umatku wonge kuat-kuat kabeh lho. Gagah-gagah yo ora kelar, kok umatmu sing cilik-cilik gek lemah-lemah 50 waktu apa kelar to? Njaluk kurang. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Nah, umatmu ni lemah-lemah, sedangkan umatku kata Nabi Musa gagah-gagah pun tak mampu kalau 50 waktu. Umatmu ni kecil-kecil, cilik-cilik, gek lemah-lemah apa mampu ke 50 waktu. Nabi Muhammad sombong ke tak? Tak sombong. Kalau dia sombong, Nabi Musa makmum lah dekat belakang tadi. Nabi Muhammad imam. Tapi walaupun Nabi Musa jadi makmum pada Nabi Muhammad, Nabi Musa bagi pandangan, Nabi Muhammad terima ke tak? Terima. Kita kalau pandangan kita tak betul, ada orang bagi pandangan, ojo ngotot ngotot tu ngotot. Dia je yang betul, orang lain semua salah. Jangan. Ngotot tu dekat di sendiri memang tak ada lah. Jauh punya bahasa. Dia je yang betul. Tapi Rasulullah tidak. Walaupun dekat bawah Nabi Musa jadi makmum, dekat atas Nabi Musa bagi nasihat, dia dengar. Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah, minta diskaun, minta kurang. Turun lagi. Berapa kurang? 40. Olah kelar meneh. Jaluk kurang meneh. Munggah meneh. Dikurang ke 30. Weh olah kelar kau 30 kau okeh neh. Munggah meneh 20. 20 pun okeh meneh. Jaluk kurang meneh. Garek 10. 10 pun okeh meneh. Garek 5. 5 kata Nabi Musa pun banyak lagi ya Rasulullah. Banyak lagi wahai Nabi Muhammad. Banyak lagi. Jaruk kurang. Tapi Nabi Muhammad SAW diceritakan dah malu dah. Dah banyak kali naik. Tapi Nabi Musa tak, nak Rasulullah tak sombong dengar nasihat Nabi Musa. Kerana Nabi Muhammad SAW sayang pada umat-umatnya. Sebab dia tahu umat-umatnya lemah. Kalau dia tak minta kurang, 50 waktu tahu. Begitu juga sembahyang tarawih. Kan diceritakan mula-mula malam pertama Rasulullah sembahyang tarawih dekat masjid. Wah, nampak sahabatnya nampak pergi masjid. Malam yang kedua pergi masjid lagi, dia pergi lagi. Wah, malam ketiga Rasulullah pergi masjid. Wah, maka sahabat makin ramai pergi. Malam yang keempat sahabat lagi ramai wasrati, masjidnya mandak ramai. Arek sembahyang solat sunat tarawih. Tunggu-tunggu kok Rasulullah ora teko. Nang diki. Dah cakap jauh pula tu. Rasulullah mana kau datang? Diparani. Kenapa ya Rasulullah tak datang? Sekiranya aku datang, kata Rasulullah, aku khawatir nanti solat sunat tarawih jadi wajib. Nek jadi wajib bulan Ramadan 50 waktu satu hari satu malam. Solat tarawihnya jadi wajib 20 waktu. Tak ada 8-8-nya, geng 8 dah tak ada. Geng 20 semua. Agak-agak tahan apa ora? Mungkin tuan-tuan tahan agak ya. Wati orang puasa terus. Habis 50 waktu raya ya. Tapi kalau kita lihat tuan-tuan, kalau kita kaji betul-betul ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tak kurangkan terus, sekali minta diskaun? Kenapa Allah taala tak turunkan 50 terus turun 5? Kenapa Nabi Muhammad turun naik minta pengurangan banyak kali? Pengajarannya kita dapat ambil, Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hambanya yang rajin berdoa pada Allah. Tengok, Allah taala bersifat Maha Pemurah. Makin orang minta, hambanya makin minta, makin Allah taala suka. Kalau kita tuan-tuan, tiap-tiap hari orang minta, orang yang sama. Hari ini hari Ahad, mal nyelih motor, cukuplah. Mal nyeluh kereta, cukuplah. Dina Selasa, mal nyelih duit 100. Kayak juga, tapi dah berat juga. Hari Rabu, mal nyelih 200. Agar kayak iya porah. Cakap dengan anak, besok kalau ada orang cakap ayah dah pergi kebun. Masa ni nyitak duit, anggar dino jaluk duit. 2-3 kali bolehlah tahan. Tapi kalau tiap-tiap hari minta, tuan-tuan tahan. Tuan-tuan mungkin tahan lah. Yang cakap ni minta maaf lah tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tidak. Semakin kita berdoa, semakin Allah Ta'ala
suka. Jadi jangan kita sombonglah tuan-tuan. Kita contohi akhlak Rasulullah. Luar biasa lagi Rasulullah, cuba kita lihat. Rasulullah dalam seumur hidupnya tak pernah sekalipun mencela makanan. Dalam hadis Nabi SAW, Rawahul Bukhari 5409, ma'aban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera, suka, dia makan. Kalau dia tak suka, beliau pun meninggalkannya tanpa mencela makanan tersebut. Luar biasa tak? Luar biasa. Tuan pernah tak mencela makanan? Tuan-tuan mungkin taklah. Ni kadang-kadang dapat makan nasi peri pun, nasi maulid contohnya, pun kadang-kadang garet mangan loh. Kadang-kadang nyacat. Sekurnya kok kaya ngelitis sitik pun loh. Kambingnya masaknya orang Maghrib lah. Orang Maghrib lah. Kambingnya kok dimasak patutnya masak kurma manis-manis, kok masaknya tawar. Nah, cela tak tu? Cela. Itu percuma. Kalau yang bayar janganlah cerita. Tuan-tuan mungkin tak lah. Saya benar tak kita cela makanan, tapi Rasulullah tuan-tuan sekali pun tak mencela makanan. Ya Allah, luar biasanya akhlak Rasulullah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hindarilah sikap sombong walaupun sebesar biji sawi apabila kita meninggal dunia. Dan seterusnya, nombor 3, siapakah orang yang tak bau surga? Orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Belajar ilmu agama ni, godaannya lagi besar tuan-tuan. Bukan yang belajar, yang mengajar pun godaannya besar. Yang mengajar pun godaannya besar. Jangan kerana duniawi. Si A panggil, padahal si A panggil dulu. Dia dah tempah dulu. Tapi 100 saja. Si B dah kendian. 1000. Godaan tu goda tak? Goda. Wah, ni ambil yang B pula. Macam-macam alasan. Jangan. Itu contoh dari segala benda. Yang mengajar. Yang belajar pun tuan-tuan lagi-lagi ilmu agama ni godaannya begitu besar. Hendaklah kita lakukan mencari keredaan Allah. Kerana dalam hadis Nabi ada menyatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yagni rihaha. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya kerana Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapat bau surga. Riwayat Ibnu Majah. Sebab itu ringkaskan cerita, kalau kita menuntut ilmu agama dalam kitab Taklim Al-Mutalib Tariqut Taklum, pertamanya kita kalau menuntut ilmu agamanya terutamanya, jangan niatnya nak menandingi para alim ulama. Siapa yang lebih hebat? Ini baru balik belajar aja salahkan ulama-ulama dulu. Imam Syafi'i tak betul. Imam Al-Ghazali tak betul. Ya Allah. Ingatkan Imam Syafi'i sebelah kampung ke? Al-Imam Ghazali, Al-Imam Syafi'i, bacalah riwayatnya hidupnya. Ya Allah, jauh kalau dengan kita jauh tuan-tuan. Jangan menyalahkan ulama-ulama yang terdahulu. Yang keduanya, janganlah kita menuntut ilmu nak menunjukkan hebat atas orang jahil. Balik kelas saja, duduk kat warung, orang tu baru nak order mi goreng mama. Dia pun dekat. Aku nak tanya ente, apa amalan buat 4 dapat 6? Tiba-tiba tanya, apa amalan 4 buat 6 dapat 6 dalam kitab Zubdatun? Cuba terangkan pada saya. Manalah dia tahu? Tengok, ana baru balik daripada majlis-majlis taman-taman surga, daripada Masjid Parit Bilal. Ini aku bagi tahu kau, 4 amalan itu: solat berjemaah, duduk majlis ilmu, dengar ayat Quran, mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Allah Ta'ala bagi 6 tahun. Cakapnya. Pertama nak tahu? Tahu tak? Tak tahu kan? Pertama, rezeki yang halal. Kedua, dapat catatan amal sebelah kanan. Ketiga, dapat meniti titian sirat, lajunya seperti kilat menyambar. Yang keempat, besok dibangkitkan oleh Allah bersama para nabi, para rasul.
Yang keempatnya, dilepaskan daripada azab kubur. Yang keenamnya, dibinakan sebuah istana dalam surga. Ada berapa pintu? Tak tahu kan? Itulah. Tengok anak baru balik taman surga, 40 buah pintu lah. Baik dia tak lawan, tapi kaedah dia nak menunjukkan pandai atau orang jahil. Jangan, nanti tak bau surga tuan-tuan. Yang ketiga, dalam kita belajar, jangan suka memilih guru. Asalkan guru tu menyampaikan ilmu yang benar, berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, berlandaskan kepada ijma' ulama' dan qiyas, pergilah. Jangan memilih-milih guru. Jumaat malam Sabtu, Tuan Imam sendiri pergi. Walaupun Tuan Imam ngetes selalu, bual selalu, pergi. Walaupun dia baca hadis 40, pergi. Ahad malam Senin, Ustaz CCTV, macam saya Ustaz CCTV, pergi. Alah, Ustaz CCTV mengantuk, cakap Jawa tak faham, tak payah pergi. Jangan, pergi tuan-tuan. Malam Selasa, Ustaz TV, Ustaz TV, pergilah. Jangan memilih-milih. Asalkan apa yang disampaikan benar tu, pergilah tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setakat itu saja insya-Allah. Kita sambung lagi, akan datang ada 7 lagi golongan yang tidak bau surga. Dan minta tolong bagikan ni sebagai oleh-olehnya. Okey. Saya nak bagi apa-apa tak tahu nak bagi apa-apa. Sebab kata guru saya, kalau pergi belajar ni, kalau boleh dapat 5. Tak dapat 5, dapat 2 jadilah. Ya. Adik-adik dengar pun dah tiap-tiap hari jemur, apalah ustaz ni sama ajelah. Adik-adik tak dengar tak apalah, ya. Pertama, kalau pergi majlis ilmu dapat apa? Pertama, dapat ilmu. Nanti minta dapatlah. Nombor 2, dapat pahala. Ini 2 ni kalau boleh jangan sampai tak dapat lah, ilmu dengan pahala. Nombor 3, dapat makan. Kalau tak ada makan, jangan nuntut. Nombor 4, dapat bungkus. Kalau tak dapat bungkus, jangan nuntut. Nombor 5, dapat sampul. Dapat sampul pun tak semua orang dapat sampul, ya. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat sampul, saya bagi kertas sajalah selai ni, ya. Tuan-tuan sebagai oleh-oleh. Okey, saya ijazahkan amalan ini dengan tuan-tuan. Semoga tuan-tuan dapat menerimanya. Iaitu tuan-tuan, saya ambil dan saya diberi dalam kitab amalan orang soleh yang telah disusun oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jul, iaitu tahlil khusus. Amalkan tahlil ini 3 atau 4 kali selepas solat fardu. 3 atau 4 kali selepas solat fardu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Pahala bacaannya pada setiap kedipan mata dan napas, ya Allah. Pahala bacaannya sebanyak kedipan mata, turun naik napas, dan sebanyak mana luasnya ilmu Allah. Sekali membacanya menyamai 72 kali membaca tahlil la ilaha illallah. Sebab itu kata alim ulama, kalau kita sayang pada Allah, banyakkan zikir la ilaha illallah. Kalau kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan zikir selawat ke atasnya, walaupun selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita sayang pada ibu bapa, banyakkan zikir apa? Doakan mak bapak kita. Astaghfirullahalazim li wali walidayya, contohnya. Yang keempat, kalau sayang diri kita, banyakkan baca istighfar, ya. Jadi tuan-tuan, sekali membacanya menyamai 72,000 kali membaca tahlil la ilaha illallah. Kerana hitungan turun naik nafas manusia setiap hari 24 jam, ada 24,000 kali. Manakala kedipan mata sebanyak 24 jam, sebanyak 48,000 sekali. Jadi dicampurkan 72,000 kali. As-Sayyid Al-Imam Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala telah menyebutkan faedahnya sebegitu dengan sanadnya kepada Asyik Al-Qud Abi Al-Hasan As-Sazili. Dinukilkan daripada kitab Al-Minha Al-Ilah karangan Al-Habib Salim bin Hafizah rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dapat amalkan 3 atau 4 kali setiap kali sembahyang fardu, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'ti Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamin darajata wa fil muqarrabina sarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.